اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita belum lagi lah memulai kitab yang pertama, kitab tauhid tu. Saya pun tak waktu saya molek lagi tu nak ambil kitab mana. Ambil kitab kecil-kecil lah, kitab tauhid sifat 20. Cuma duk tengok di dalam tu lah dia punya pembicaraan dia tu. Pembicaraan dalam kitab-kitab tauhid sifat kecil-kecil, yang mana terkadang di dalam tu panjang pembicaraan yang masalah tauhid yang berlaku pada masa kitab tu dikarang, yang mana masalah tu tak berlaku di pada masa kita sekarang. Jadi nak kena pilih mana dulu kitab tauhid ringkas sifat 20. Jadi tengoklah macam mana nanti kalau ada keputusan tu. Kemudian kalau ada orang nak turun beli ke mula-mula tu untuk orang ramai, kita kecil je, kita harga dah RM2-3 je. Mana kalau kebetulan ada orang nak beli kitab 450 ke contohnya, untuk permulaan kita bahagi pada orang, hadiah pada orang lah. Kemudian tak cukup, barulah masing-masing beli sendiri, InsyaAllah lah nanti. Sebab kitab kecil ni dalam berapa ringgit sekarang ni? RM2-3 je tau. RM3 gitulah kitab kecil ni, tak mahal mana. Jadi kalau cari dalam 50 tu baru 150 gitulah untuk permulaan tu. Tapi belum tetapkan lagi mana kitab. Banyak kitab kecil-kecil kitab tauhid ni. Banyak kitab kecil-kecil, tapi nak tengok dia punya isi dia tu. Pembicaraan dia tu. Terkadang pembicaraan yang terlampau halus pada satu-satu perkara yang bukan fardu ain. Jadi nak kena tu dululah, tengok dululah macam mana. Kemudian Nazir kata ada soalan tu, mana soalan? Dia ada soalan bab puasa. Soalan bab puasa. Ada soalan bab puasa. Tara. Dan sebelum tu baca kitab ni ada soalan puasa dalam WhatsApp. Mana Nazri ni? Lambat siapa? Bak dekat sangat barang ni. Dari depan tu atau sini. Lambat siapa? Dia pergi pusing tangka. Lambat nak siapa tu ni. Kemudian khutbah kemarin, zakat fitrah 2.6 kilo. Kalau 2.6 kilo, satu cupok jatuhnya 650 gram tak? Dulu saya sebut 675 gram. Itu pun pejabat agama juga beri, tapi cerita lama lah ni. 675 gram. Tapi dengan khutbah kemarin, zakat fitrah 2.6 kilo. Khutbah Jumaat pejabat agama lah, pejabat agama. Jadi apabila zakat fitrah satu gantang tu 2.6 kilo, berarti
2.6 kilo bahagi 3, 650 gram ya tak? Betul tak? 650 gram lah. Kalau 650 gram, 650 gram, kalau kata kena 30 hari Ramadan, baru 19 kilo setengah. Dok sebelum ni, apabila 675 gram, kalau 29 cupok tu 19 kilo lebih dah. Dulu saya kira dulu, hak dulunya, apabila 675 gram, kalau kata 29 Ramadan 29 cupok, jadi 19 kilo setengah dah. Lepas tu saya biasa sebut, kalau Ramadan tu 30 hari, tak cukup. 20 kilo. Kalau 30 hari jadi 20 kilo suku. Kalau 30 cupok. Kalau 675 gram. Tapi kalau hak dalam khutbah tu berarti 650 gram dia. Bila 650 gram kali 30 cupok 30 hari, 19 kilo setengah. Maknanya 20 kilo okey dah lah untuk 30 cupok. Sebab saya kiranya dia beri dulu 670 gram, satu gantang 2.7 kilo. Ada 2.7 kilo dah. Gitulah. 2.7 kilo. Kalau 675 gram, 175 gram kali 4, 2.7 kilo. Tapi dalam khutbah Jumaat kemarin, dia bicara bab zakat fitrah. Sekurang-kurangnya RM10 seorang. Kalau makan beras basmati, RM22 seorang. Siapa sini makan beras basmati? Dah khutbah hak majlis agama lah tu, pejabat agama. Dia kata kalau sekurang-kurang zakat fitrah RM10 seorang. Kalau makan beras basmati, orang senang lah. Tahu? Mahal tak beras tu? Tak kenal kita nyak manusia. Oh mahal lah, mana orang kaya lah. Beras basmati ni atas selera orang lah, bukan kaya tak kaya. Dia kata kalau makan beras basmati, zakat fitrah RM22 seorang. Ada ni. Kalau makan beras biasa RM10 seorang. Mana kalau satu gantang RM10, berarti satu cupok RM2.5. Tak, kalau satu gantang RM10, berarti satu cupok jatuh RM2.5. Cuma kita fidyah puasa ni tak usah tukar dengan duit lah, bayar dengan beras. Tambahan kalau kita bicara berkaitan dengan fidyah langkah tahun. Mazhab Hanafi pakai duit, tapi mazhab Hanafi tak ada fidyah langkah tahun. Kalau kita nak pakai fidyah orang tua, contoh yang kita bicara minggu lepas, mazhab Hanafi dia punya fidyah tak sama dengan mazhab Syafi'i satu gantang. Dia setengah gantang kalau tak silap. Hak mazhab Hanafi, dia punya kiraan fidyah dia. Kiraan fidyah mazhab Hanafi tak sama dengan kiraan fidyah mazhab Syafi'i. Jadi dia gini, kita nak bayar dengan duit ni mazhab Hanafi. Fidyah puasa, zakat fitrah, kita tak bayar dengan beras, kita bayar dengan duit. Itu mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, bayar dengan duit bukan tidak afdal, tidak sah. Ada ni? Sah tapi tidak afdal. Jangan. Sah tapi tidak afdal lah, tidak utama, tidak paling comel. Jangan. Bukan. Bayar dengan duit tu tidak sah. Bukan mazhab Syafi'i je, mazhab Maliki sama, mazhab Hambali sama. Tapi pihak
berkuasa agama, dia pilih pandangan mazhab Hanafi, duit. Jadi kita kena faham di sini, sebab ada lagi orang yang dia suka mempertikaikan keputusan pihak berautoriti. Suka mempertikaikan keputusan pihak berautoriti, dia ambil keputusan lain. Macam-macam cerita lah. Kan macam-macam cerita kan. Timbul berbuka puasa selepas dia masuk waktu maghrib, matahari belum tenggelam lagi, maka puasa tidak sah. Dia kena tunggu sekejap, dia kata tunggu dulu, biar lama sikit, biar orang habis selesai azan baru kita berbuka. Sebab apa? Sebab ketika maghrib dan takwing tu, matahari belum tenggelam, dia pun ambil gambar. Ni semua ni mengelirukan belaka. Tapi kalau kita ni jenis nak buka lambat, kok anda kita lah, kita keluarga kita nak buka pukul 8 ke pukul 9 ke pukul 10 ke, tambah buka pun tak apa, senang. Dok, kalau kita apabila kalau kita Terengganu ni ke Bukit Payung mungkin tak siapa tau. Itulah benda dia. Meriam bagi tau. Meriam atas bukit tu lah. Dung tu kan. Bukit Payung dengar ke? Dengar? Oh, dengar Bukit Payung. Bukit benda, bukit Pok Apin. Bukan bukit besar. Bukan atas bukit besar hok orang jogging tu. Dah bukit mana? Bukit Pok Apin. Kat radio tu. Atas bukit radio tu kan. Gegar radio. Kali mana? Orang tenang masa tu. Orang tak ada di jalan raya dah. Orang nak buka puasa dah. Kau gitu. Orang tak pernah lagi lah. Terus keluar sekali. Terdekat nak buka. Ada orang duduk atas jalan raya. Orang atas jalan raya tak ada orang dah. Mula sabar tak ada orang. Terus sekali yuk. Terus bawa air, bawa kurma, berjalan. Tengok. Ada orang ke tak? Mula sabarlah. Tak ada orang. Sebab orang. Jadi bila tak ada kereta ni tak bising lah. Sini jauh ni. Sahur pun dengar. Mana berbuka meriam tu pun dengar. Daklah kalau kita meriam tu bunyi, kalau kita nak tunggu sekejap bahagian kita, tunggu je lah. Ada ni. Kita tak usahlah nak kelirukan orang ramai. Atas amalan sendiri lah. Ada ni. Sama dengan bicara berkaitan dengan nak bayar zakat fitrah dengan beras, tambah dengan duit. Nak bayar tapi pejabat agama terima dah. Pejabat agama terima rasanya. Kita nak bayar zakat fitrah dengan beras, terima dah pejabat agama dah. Tetapi kalau kita nak beramal bahagian kita, kekalkan dengan bayar beras, terpulang kepada kita. Tetapi kalau kita nak camping orang, tu jadi tak apa comel dah lah. Pandai ni. Sebab pandangan mazhab Syafi'i kita beras, pandangan mazhab Hanafi beras boleh juga ganti dengan duit. Semua tu kita panggil hukum syariah, kita panggil hukum agama. Hak kata beras pun hukum agama, hak kata zakat fitrah dengan duit pun hukum agama syariah dia panggil. Tetapi apabila pihak berkuasa agama, pihak berautoriti memilih satu-satu pandangan mazhab, maka hukum pandangan satu mazhab tu dipanggil syariah dan undang-undang, qanun, undang-undang. Syariah dan undang-undang. Kalau pihak berkuasa agama menetapkan satu pandangan, hukumul hakim yaqta'ul khilaf. Dia ada bagai-bagai pandangan, tapi keputusan pihak berautoriti dia memutuskan khilaf. Tak ada cerita bab khilaf dah. Kalau pihak berautoriti menetapkan fitrah bayar dengan duit, maka beras itu khilaf tak bicara dah. Kita pakai hak pihak berautoriti yang menetapkan, maka beras ni hukum syariah dan undang-undang.
Tetapi kalau kita nak beramal secara individu, secara peribadi, kita nak kekalkan bayar kapital dengan berat, bayar gila. Tapi kita dah sekeping orang, bayar kan? Memang tak dinafikan ada orang yang kekal zakat fitrah untuk dia, untuk keluarga dia, dia bayar dengan berat, dia tak bayar dengan duit. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi untuk amalan sendiri, bukan kita nak camping orang. Sebab pihak berautoriti telah memilih duit. Mazhab Hanafi saja, betul mazhab Hanafi saja. Tetapi kenapa mereka memilih duit? Kerana banyak dia punya maslahat dia, kepentingan dia. Yang pertama, yang nak bayar pun mudah. Mudah lah. Bawa duit kan? Bawa duit mudah. Kalau bawa beras, satu hal. Kemudian amil yang menerima zakat tu pun senang terima. Sebab apa? Terima duit. Tapi kalau masing-masing terima beras, dia biasakan di Sabasung, dia adalah yang amil yang tunggu orang bayar zakat fitrah. Macam mana kalau kita masuk Sabasung beli beras, kita pikul, kita pergi ke dia. Ni. Mari seorang pergi Sabasung beli beras, keluar-keluar. Ni. Lelah pula amil. Aku mari dengan mutu pula dah. Kalau kata amil tu mari mutu, dah rumah dia dekat je. Allah kena cari kereta lah pula. Sebab apa? Ni beras ni. Dah susah jadi. Patut amil pula nak kena pergi letak pejabat agama. Pejabat agama pula perlu kepada store pula untuk simpan beras. Sampai masa pejabat agama Maidan nak mengagihkan beras. Penerima zakat pula nak terima beras pula banyak-banyak, nak cari kenderaan mana dia orang susah. Pada ni. Maka maslahatnya duit. Orang bayar zakat mudah, amil penerima zakat mudah, hantar pejabat agama yang mampu mudah simpan. Pada masa pengagihan pun mudah agih, penerima pun mudah sebab dia terima duit. Nak beli beras boleh, nak beli apa-apa pun boleh. Sebab itulah pihak berautoriti memilih beras, memilih duit. Maka duit ini hukum syariat dan undang-undang peraturan. Tapi kalau pihak berkuasa agama tidak melarang kita bayar dengan beras, kita bayar je lah. Kalau mudah kita, mudah penerima, tak ada masalah tu. Tak ada ni. Jangan kita duduk camping, bayar bayar dengan beras ni tak sah. Jadi keliru kan. Sebab selama-lama bayar dengan duit. Ini benda khilafiyah. Satu benda khilafiyah. Mazhab ni kata begini, mazhab ni kata begini. Tapi pihak berautoriti dia boleh memilih mana-mana pandangan mazhab. Tidak tetap pada satu mazhab. Walaupun di tempat kita ni bermazhab Syafi'i secara rasminya. Rasmi tau. Secara rasmi kita bermazhab Syafi'i, tetapi tidak menghalang pihak berkuasa agama, pihak berautoriti pada satu-satu masalah mereka memilih pandangan mazhab lain. Tidak ada satu halangan. Tidak ada satu halangan. Negara negeri menetapkan kita ni pada mazhab Syafi'i. Ini untuk amalan secara umum, untuk sekatalah supaya tidak timbul pertikaian. Untuk kita cerita luas ilmu tak ada masalah. Untuk amalan individu mana-mana mazhab pun tidak ada masalah. Tapi apabila pihak berkuasa menetapkan secara rasmi tempat kita bermazhab Syafi'i, tidak menjadi halangan kepada pihak berautoriti pada satu masalah yang tertentu mereka memilih pandangan mazhab yang lain. Contoh ni berat. Contohnya duit, zakat fitrah. Yang ada ni. Individu kita nak bayar zakat fitrah dengan berat, bayar, tak ada masalah. Berbeza dengan fidyah puasa. Sebab fidyah puasa ni dia mazhab Hanafi, dia setengah gantang, bukan satu cupok. Mazhab Hanafi fidyah puasa setengah gantang. Ada ni setengah gantang, bukan satu cupok.
Jadi kalau setengah gantang, kita nak bayar dengan satu cupok RM1.50, tak boleh. Tak, sekarang ni zakat fitrah satu gantang. Aku tebak kemarin dia kata RM10. Tahun lepas RM8 tau. RM7 tahun lepas tau. 7-8 gitulah. Kerana tahun lepas tau. 7-8 tahun lepas. Tahun ni RM10. Kalau RM10 itu satu gantang, berarti kalau video puasa satu cupok RM2.50. Kalau kini lah RM2.50. Tapi apabila kita nak pakai berah, nak pakai, wah ni pagi ni nak sebut benda lain. Kalau kita nak pakai duit, ni biasa ditanya orang, Pak dia zakat fitrah dia bayar dengan duit. Jadi video puasa pun macam mana kalau kami nak bayar dengan duit mazhab Hanafi. Persoalannya, kalau zakat fitrah sukatan mazhab Syafi'i, sukatan mazhab Hanafi sama. Senang. Satu gantang ataupun RM10. Senang. Tapi berkait dengan video puasa tak sama. Mazhab Syafi'i berah setengah satu cupok. Mazhab Hanafi setengah gantang. Kita nak bayar dengan duit, maka kita kena dilah setengah gantang lah, bukan satu cupok lah. Sebab itu wallahu alam lah. Kalau negeri Terengganu kita dululah, dia video puasa ni dia kira dengan satu cupok. Tak silap lah. Kalau tak silap, kita tengok semula lah, dia wilayah persekutuan. Kalau tak silap, dia kalau nak bayar dengan duit video puasa ni, dia ambil RM4 untuk satu hari. Dia ambil RM4 untuk satu hari. Faham tak ni? Mana kalau zakat fitrah RM8 satu gantang, jadi video puasa setengah gantang, jadi RM4. Dia ambil RM4. Tempat kita tak. Tempat kita ambil RM1.80 ke gitu, dia ambil dulu. Hak wilayah hak comel, dia ambil nilai setengah gantang. Jadi kalau sekarang kok nilai dia RM5, bukan RM2.50. Kau nak bayar video puasa dengan duit. Ada ni. Tapi bukan fidyah lakau tahun. Sebab fidyah lakau tahun mazhab Hanafi tak ada. Mazhab Hanafi tak ada fidyah lakau tahun. Hanafi tak ada. Jadi nak bayar berduit macam mana mazhab Hanafi tak ada. Tapi selok ginilah. Fidyah puasa tak banyak. Orang tua tak boleh puasa 30 cupok. Belilah 20 kilo sesar dah kan. Kalau 650 gram cukup lah. 30 Ramadan 30 cupok, boleh 20 kilo, 19 kilo setengah. Hak setengah tu jangan korek lah. Yang dah tebuk pula 20 kilo, ambil setengah kilo dalam tu. Dia 20 kilo ni kalau kita timbang sungguh tak siapa 20 kilo rasanya. Aku dah kira kat situ tu. Mana setakat 20 kilo je. 2 beg 10 kilo 10 kilo. Di rumah orang pakai miskin, senang dia tak payah duit kan. Orang pakai miskin pun setakat terima 2 beg 10 kilo 10 kilo tu dak jadi makan bubuk lagi. Tak nak makan bubuk. Kena tak ni makan bubuk. Ke sekarang ni tak makan bubuk dah beras sebab dia dalam plastik molek. Kan dulu kan beras dia makan bubuk kan. Sebab plastik beras dulu ni plastik kain macam kain kau. Macam benang. Guni. Kan dulu kan guni kan beras, kan ni beras di plastik kan. Kalau plastik tak makan bubuk kegunan. Tapi kalau setakat 2 beg 10 kilo 10 kilo, sedang molek 2-3 bulan orang pakai miskin tu boleh guna. Maknanya kalau fidyah puasa tak usah tukar dengan duit lah. Kekalkan dengan bayar beras. Kalau nak pakai dengan duit juga kena nilai ikut mazhab Hanafi lah, setengah gantang. Ini bukan soalan minggu lepas ni, bukan. Rasa macam soalan ni ada dah ni.
Katakan masa melahirkan anak, ada hak salam dah WhatsApp. Katakan masa melahirkan anak pada tahun 1993. Berpantang bulan puasa. Masa tu 6 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Mana dia beranak 6 hari sebelum Ramadan. Lepas tu masuk bulan Ramadan, masih belum lagi suci. Tapi tak ingat siapa habis Ramadan ke tak dapat puasa, tak ingat. Tahun 93 baru ni, tak ingat dah. Dia tak ingat. Lepas tu masuk bulan Ramadan, masih lagi belum suci, tapi tak ingat siapa habis Ramadan ke tak dapat puasa, ataupun di hujung Ramadan boleh puasa, tak ingat. Sampai sekarang baru terfikir keadaan tu. Baru terfikir 93, 2003, 10 tahun, 30 tahun baru terfikir. Macam mana nak hitung hari tu? 30 tahun baru terfikir. Anak tu boleh anak, boleh cucu dah baru terfikir. Dah anak mau 30 tahun, anak tu boleh anak dah. Panggil nenek dah. Baru nenek terfikir. Baru nenek terfikir. Nenek lambat balik. Lambat balik belakang ni masalah dia. Lambat balik. Orang balik umur 15, dia balik umur 50. Jadi payahlah sikitnya. Lambat balik. Orang baru terfikir. Masa 93 tu, hari sebelum Ramadan tu dia beranak. Jadi masuk dalam Ramadan belum suci lagi. Tapi tak ingat siapa habis Ramadan ke tak puasa, ataupun sempat puasa 5 hari 6 hari ke, gitu lebih kurang dah. Siapa tak ingat no. Maknanya tak kira lah tu. Maknanya memang tak puasa penuh, ataupun di hujung Ramadan suci daripada nipah berpuasa. Berarti sekarang ni hak dia tak puasa tu, ni baru nak kira balik. Nak kira balik macam nak qada puasa dan bayar fidyah. Ni bukan orang Terengganu ni. Tak. Bukan Terengganu tau. Kita tak ngaku lah orang Terengganu. Terengganu tak ada gini. Mana? Darul Iman kan orang Terengganu pandai. Tahu kau gini. Tak apalah. Dia kalau lah dia syok, puasa ke tak puasa, hukumnya tak puasa lah. Ada ni. Memang awal Ramadan dia tak puasa lah, sebab dia belum lagi suci. Tapi di hujung Ramadan tu puasa ke tak? Mana kalau kata 20 Ramadan suci, boleh puasa dah. 25 Ramadan suci dan nipah, boleh puasa dah. Tapi tak ingat. Tak ingat. Time beranak 93 tu, pak anak 30 sekarang ni. Tanya anak tu lah, tanya dia. Mu masa mu atas riba mak, tanya budak kecil. Biar budak tu kata mana. Pening dah mak 30 tahun baru nak kira ni. Maknanya sekarang ni hak dia tak ingat sampai habis Ramadan ke tak dapat puasa. Tak ingat. Memang tak puasa terus 30 hari ke ataupun tidak. Maknanya puasa ke tak, hukumnya tak puasa lah. Tak puasa. Ada ni. Hukumnya tak puasa. Puasa ke tak? Puasa ke tak? Hak asalnya puasa ke tak? Hak asal. Hak asal, hukum asal. Syok, dia istishabul asli. Kembali pada hukum asal. Puasa dengan tak puasa. Nak tanya, hak mana hak asal? Kau ni tak ada jawab je kau. Mana hak asal? Hak asalnya tak puasa. Berpuasa tu kemudian. Asalnya tak puasa, berpuasa kemudian. Maka bila syok sama tu pakai hukum asal. Ada ni. Macam ginilah. Kita keluar bilik mandi. Mandi basuh satu tubuh. Siapa di luar? Wuduk ambil tak tadi? Pada ni. Kalau kita bukan mandi, nampaklah wuduk ambil sebab muka, tangan, kaki basah, kepala basah. Sekarang ni kalau kita lepas mandi, wuduk ke tak wuduk ke sama je sebab kita basah. Kalau mandi, wuduk ambil ke tak? Rasa macam ambil, rasa macam tak, asyok. Kembali pada hukum asal. Wuduk ni ambil ke tidak hukum asal? Tak lah. Ambil tu kemudian. Maka hukumnya tak ada wuduk.
Ni wuduk ada ni, wuduk ada ni. Wuduk ada. Tapi dah kuliah ni sejam setengah lama. Lepas habis kuliah, kentut kedak lagi sebab nak sembahyang duha ni. Nak main duha ni. Kentut kedak lagi, apa dak syok. Ni. Dia syok. Habis 10.30 nak sembahyang duha, wuduk ada lagi ke kentut dah? Dia syok. Balik pada hukum asal. Hukum asalnya, wuduk ada lagi ke kentut hukum asal? Hukum asal. Wuduk ada ke kentut hukum asal? Wuduk ada hukum asal, kentut tu kalau berlaku kemudian. Balik pada hukum asal mana apa? Wuduk ada. Faham? Kain kena najis. Kain kena najis. Memang kena kencing cucu contohnya. Basuh ke tak lagi ke najis ni? Basuh ke tak lagi? Balik pada hukum asal. Hukum asal tak basuh. Kena basuh kain tu. Badan ni. Adapun kita pergi rata-riti. Kain kita ni suci ke jadi najis dah? Balik pada hukum asal. Hukum asalnya suci ke? Suci lah. Bila sembahyang lah. Balik pada hukum asal. Sebab hak asal tu hak diyakini. Hak asal tu yang diyakini. Sekarang ni. Puasa tak puasa? Puasa ni kemungkinan je. Ada ni. Puasa tu kemungkinan saja. Sudah kalau bila air, wuduk ambil ke tak ambil? Hak belum ambil tu yakin waktu sebab memang tak ada wuduk asal. Ambil tu kemungkinan. Sekarang ni wuduk ada. Wuduk ada habis duha, wuduk ada lagi ke batal dah? Mana hak yakin? Hak ada lagi, batal tu kemungkinan. Ambil hak asal, hak yakin. Macam kita syok semayang tu lah. Rakaat 3-4. Mana hak yakin? Hak yakin 3. Ambil 3 lah, jangan ambil 4. 4 tu kemungkinan. Dia gitu. Jadi sekarang ni daripada awal Ramadan tak puasa tapi tak ingat dah ni. Makna siapa habis Ramadan ke nipah tu tak kering lagi, ataupun hujung Ramadan ke nipah kering dah boleh puasa dah, syok. Maka balik pada hukum asal belum puasa. 30 hari kali 30 tahun 900 cupok. 900 cupok kalau kira nilai sekarang ni RM5, 4,500 padam muka. Padam muka dah. 4,500 kena. Bukan bayar 4,500 ni, beli beras. Kau nak bayar duit tak boleh sebab Nabi tak ada fidyah tu. Beli beras. Berapa tu? Berapa? Mana 900 cupok. 900 cupok kali 650 gram. Berapa? Berapa? 900 cupok. Ni tolong kira benda ni. Baik kali 650 gram. 585 kilo. 585 kilo. Ya, gitu. Ya, 585 kilo. Dah kalau 1 kilo berapa? Berapa 500 kilo? Berapa beras sekilo? 10 kilo RM4 kau. RM40 kau. 10 kilo RM40 kan? RM40. Kau berat. Allah. Jadi ambil dalam troli buah atas tu dia lepas tu pakai bayar habis tu. Tak tahu berapa berat. Sedap orang naik harga lah. Tak tengok dah. Dah tengok sakit hati je. Beras naik juga. Kan nak tengok je lah. RM40 10 kilo. Kali RM4. Dah nyok. RM2,340 je. Kismula. Takut salah. Takut tak kena kira. Dah. Sekarang ni dia 30 hari
kali dengan 30 tahun kan. Lakon 30 tahun jadi 900 cupok. Kira 900 cupok ah. Tu kata kalau 900 cupok RM2.50. RM2.50 je kalau RM1. RM5 tu setengah kilo ni RM5 tu setengah gantang. Ni 1 cupok je. Jadi 900 cupok kali RM2.50 tau. 900 cupok ngira hari ni kali RM2.50. Ya, RM2.000 lebih. RM2.000 lebih je. Kalau kira harga beras tu lah RM2.200 lebih gitu je. Lepas tu bagi kepada fakir miskin. Dia ada khidmat-khidmat yang mana ada dikira bantuan fakir miskin bulan Ramadan. Kita boleh celah. Cuma kita kena beritahu terang-terang. Ini video puasa bukan sedekah jariah. Biar cerita terang-terang. Cerita terang-terang. Beras banyak ni ini video puasa saya. Bahagi kepada yang pasti fakir miskin. Sebab ini bukan sedekah jariah. Bukan sedekah jariah ni. Bukan hadiah, bukan ni. Kena beringat molek lah. Jadi kalau berlaku seumpama tu dia kena kira tak puasa lah 30 hari tu. Tapi macam mana boleh jadi gitu? Kalau saya sebut minggu lepasnya, dia memang tak puasa, memang dia ingat tak puasa sangat, anak dia mau 40 tahun. Saya cerita minggu lepas. Ni 93, makna anak dia mau 30 tahun. Tapi macam mana boleh timbul tak qada selepas habis Ramadan? Rasa-rasa tak ada seorang perempuan yang jahil. Tak wajib qada puasa, tak ada. Tidak puasa kerana nifas, tak wajib qada puasa, tak ada. Adakah orang jahil gitu? Oh, kalau tak puasa kerana habis Ramadan kena qada, saya baru tahu. Tak ada. Tak ada orang jahil gitu. Tak puasa kerana nifas, habis Ramadan wajib qada, saya baru tahu. Tak ada. Lepas tu kenapa tak qada? Kalau saya cerita minggu lepasnya, dia tak qada sebab dia gelak gambar. Sebab tiap-tiap tahun hutang hid 78 hari pun nak rapat Ramadan semua baru habis 78 hari. Bulan Syaban juga dia kejarnya. Kalau 78 hari tu pun dia rasa berat dah. 30 hari dia pakai serendang. Pakai tak qada lepas sehari. Tu dia tahu. Memang dia sengaja betul-betul. Tetapi kalau buat gitu, jahil ke kita tak tahu pun dosa kena buat gitu. Ada tak tahu? Mungkin loh tak dinafikan. Dia tahu wajib qada. Tapi kalau tak qada langkah tahun, dia tak tahu ke berdosa. Kalau tahu berdosa, patut nak duduk dalam dosa. Nak duduk dalam dosa tidak mengerjakan kewajipan. Lepas tu kita nak amal sunat. Duduk dalam dosa, lepas tu nak sembahyang sunat, nak puasa sunat, nak baca Quran, nak berzikir. Tuan terima ke? Tak duduk dalam dosa. Tu cerita bab puasa. Kalau cerita bab semayang pula lagi berat. Kerihit 2-3 waktu tak semayang. Nak cerita macam mana? Kerih nipah tunggu 40 hari, tunggu 44 hari. Nipah 30 kering dah. Nipah 35 kering dah. Ditunggu 40 baru mandi baru semayang. Ditunggu 44 baru mandi, barulah dia sirik daunnya nak lepas dengar yang dia kata, baru dia rombok dapur, lepas nyala, baru dia mandi, baru dia semayang. Kata waktu kau ada benda tu. Tapi dengan kejahilan fardu ain begitulah sampai ke putus umur 50 60
Lepas tu semai sunat. Semai fardu pun tak cukup, semai sunat. Kata pelik-pelik sungguhlah. Semai fardu tak cukup, kemudian semai sunat. Lepas tahu dah, kamu kena qada semayang tu. Yang kamu dak semayang tu, kerana jahil hukum hid nifas kena qada. Kena qada, wajib kena qada, bertaubat dengan Allah, wajib qada segera. Qada ni masuk bulan Ramadan, dia berlawang pula, saya nak tarawih ni. Allah, susah sungguhlah. Ini kata orang perempuan, susah jadinya. Kalau dia kata tak wajib qada, alah tu satu cerita. Wajib qada. Sebab jahilnya pada masa dahulu, kering haid tak segera solat, kering nifas tunggu 40 tunggu 44, wajib kena qada, bertaubat dengan Allah. Sedang-sedang qada wajib ni, sedang bertaubat ni, tunggu dululah hak qada, saya nak tarawih. Setahun sekali je ada tarawih ni. Punyalah apa ni? Cara memikir tu terlampau singkatlah. Kau ni orang lelaki ada tak mikir kita kalau lelaki tengah-tengah qada semayang, mari bulan Ramadan jumpa dengan tarawih, kena tinggal qada semayang nak ambil tarawih. Orang lelaki mikir tak gitu? Akak orang lelaki kita ni dah kenapa fikir singkat orang panggil tu dah ni tarawih apa kamu qada tak habis? Tarawih apa? Tarawih tu sunat. Nantilah kita main tarawih dulu lepas isyak ni, nanti qada sebelah malam. Dia nak berunding hak taubat, hak wajib qada dengan tarawih sunat. Dia nak berunding lagi, singkat pemikiran. Ruginya tak tarawih. Wajib dengan sunat ni tinggal sunat buat wajib tu rugi. Tinggal hak sunat kerana buat wajib. Orang semai tarawih, kita semai qada. Orang semai tarawih, kita semai qada. Ruginya semai qada tinggal tarawih. Mikir macam mana? Atau kata singkat sangat pemikiran. Kita bukan bicara fadilat ni. Kita bukan bicara fadilat. Fadilat ni hak ni sunat. Kita nak buat hak mana tu fadilat. Ni dok ni bukan bicara fadilat, bicara kewajipan. Tarawih ni sunat, fadilat. Ini qada sebenarnya kewajipan. Ini taubah, rukun taubah. Jadi dia rasa macam rugi dak tarawih, rugi dak sembahyang qabliyah ba'diyah, rugi dak sembahyang duha, rugi dak sembahyang isyraq kerana sembahyang qada. Adalah pemikiran. Nantilah kita qada kemudian. Kita bukan dak qada. Kita qada kemudian. Di antara sifat kepujian adalah zikrul maut, ingat akan kematian. Itu sifat kepujian dalam kitab Nihilatus Salikin. Ingat akan kematian. Tanda ingat akan kematian. Kalau kita ingat kematian, hutang kita banyak, qada kita banyak, kita boleh nak tinggal upaya hutang untuk buat benda sunat. Nanti ingat mati bila-bila masa. Itu sifat kepujian. Ingat akan kematian, zikrul maut. Ke kita garanti lambat lagi mati? Yang kita nak tinggal hak qada kerana buat perkara sunat ni. Kata pelik pemikiran. Dia boleh mikir rugi tak sembahyang sunat kerana nak fokus pada sembahyang qada, wajib. Itu rukun taubah. Sepatutnya Ramadan ni lah apa panggil apa? Apa? Suku sembang. Orang kata betul? Suku sembang. Pulung tu bahasa standard ni. Suku sembang ke suku sembang? Suku sembang. Dan ni hak jenis. Macam Nazir kata tu, pulung tu nak. Pulung tu bahasa Kedah tau. Ke bahasa buku? Bahasa buku pulung. Kita panggil apa? Suku sembang. Suku
Suku lepas tu sembang. Betul tak? Suku sembang. Suka dia orang kan. Kenapa ni? Ni bulan Ramadan ni, fadilah gandaan 70 ni, gandaan 70 ni. Hak sama ni qada banyak ni, Ramadan lagi qada banyak. Sebab apa? Qada satu fardu seperti qada 70 fardu. Pahala. Bukan kata qada satu fardu, beres hutang 70 fardu, jangan ngecek gitu. Jangan nipu gitu. Qada bulan Ramadan, qada satu subuh, beres hutang 70 subuh. Jangan faham gitu. Tapi nak cerita, kita qada satu subuh bulan Ramadan seperti kita qada 70 kali subuh di bulan yang lain. Tu kata Ramadan ni pulung sungguh-sungguh tu qada. Dia mikir rugi tak sembahyang tarawih, rugi tak boleh sembahyang rawatib, rugi tak sembahyang duha. Pemikiran tu apa dia? Pelik je pemikiran. Dia tak ingat tu dosa tinggal sembahyang tu besar mana. Nama tercatat di neraka. Nak beres hak ni dululah. Tu orang lepas habis sembahyang tarawih dia tadarus. Dia tadarus kita sembahyang qada. Lepas tu kita nak dapat pahala baca Quran. Dalam sembahyang ni tak ada ke baca Quran? Dalam sembahyang ni tak ada baca Quran. Dia tadarus tu baca Quran sunat. Kita baca Fatihah dalam sembahyang. Baca Quran apa tu? Sunat. Tu rukun sembahyang. Faham tak? Orang tadarus baca Quran sunat. Kita qada sembahyang, kita baca Fatihah. Baca Fatihah tu sunat. Tu rukun sembahyang. Faham tak? Ni rukun sembahyang baca Fatihah. Dalam sembahyang pula satu huruf 10 pahala sampai ke 100 pahala. Baca Quran luar sembahyang tadarus ni satu huruf 1 pahala. Ramadan ganda 70. Anda ni satu huruf dalam sembahyang 10 pahala sampai 100 pahala. Ganda pula 70. Baca Fatihah pula wajib. Pahala banyak mana? Sesar baca Fatihah. Kita baca surah, kita baca kuliah kat pertama, kita baca Allah kat kedua. Banyak mana dah pahala? Sebab sembahyang ni melengkapi. Ada belaka Quran, ada zikir, ada tasbih, ada dalam sembahyang kita ni melengkapi. Orang tadarus kita nak qadaknya. Sebab itulah kena belajar. Kalau tidak dia akan guna emosi, rasa dia, perasaan dia, terutama orang perempuan. Dia guna emosi. Tarawih ni itu emosi nafsu. Wa ibadah nafsu. Nafsu lah tinggal hak wajib. Itu bukan ikut ilmu. Ikut ilmu ni fokus hak wajib. Patut fokus bila? Bila apa? Banyak mana hutang? Sesal lah sampai ke bila pun. Kata pelik-pelik. Tak, selama ni saya mengajar, isunya kalau qada dengan tarawih ni setakat ni lah, setakat ni. Tapi kalau dia pendam dah tahulah. Orang lelaki tak ada timbul ni. Orang lelaki tak timbul. Dia pendam ke Allahuakbar. Orang lelaki tak timbul. Orang timbul ni mocik-mocik Kok mari jumpa ustaz, saya nak gila terawih saya. Perempuan. Orang lelaki mungkin dia pendam ke macam orang lelaki. Kalau kita orang lelaki macam mana? Qada. Itu wajib. Terawih apa sunat? Qada. Orang lelaki dia tak bunyi, dia pendam ke macam mana? Hak banyaknya mari soal, tak puas hati ni, tak terima terawih ni. Orang perempuan. Mocik-mocik. Kata emosi. Perasaan, nafsu. Belajar boleh. Sebab apa kita wajib dengan sunat kita dak cakap. Wajib dengan sunat kita dak cakap, dak bincang. Ada. Qada semayang dengan sembahyang sunat. Dak bincang. Dak. Sikit budak bincang. Ramadan nak qiyamul lail, kita pun bangun tengah malam, kita sembahyang qada. Sembahyang qada itulah boleh pahala tahajud. Sembahyang qada boleh pahala wajib dan boleh pahala tahajud. Tak apa. Kita sembahyang qada banyak mana pun selepas pada waktu qiyamul lail, sedikit pun tak akan timbul perasaan riak. Kalau sembahyang banyak main sunat, mulalah akulah kuat main sunat. Tapi kalau sembahyang qada ada nak riak, nak ujub ada.
Baiknya aku sebab aku kuat semai qada. Baik. Mau qada kan apa? Kan dulu bertingkah sembahyang tu mujahat dulu tu. Ha, nak wujud macam mana? Tak ada. Dia wajib dah selamat hati kita. Bukan bangun malam sembahyang sunat. Dia bangun malam sembahyang qada. Boleh pahala qada, boleh pahala tahajud. Punyalah sayang ke tarawih, ustaz, boleh tak saya semai qada niat gabung dengan tarawih? Oh tu satu hal lah. Mana boleh gabung gitu? Sebab semai tunai ni wajib takyinnya sendiri, semai tarawih wajib takyinnya sendiri. Tu puasa qada boleh himpun dengan puasa enam. Puasa qada wajib takyin, puasa enam tak wajib takyin. Tak sebut nasyawa pun jadi nasyawa. Adapun semayang qada wajib takyin, semayang tarawih wajib takyin. Sebut nama tarawih, sebut nama witi, sebut nama qabliyah, sebut nama ba'diyah, sebut nama isra', sebut nama duha. Dia tak limpung. Sebab dia ada hak dia sendiri, dituntut pada diri semayang tu sendiri. Tak limpung lah antara qada dengan tarawih. Qada Ramadan, puasa Ramadan boleh himpun dengan puasa 6 Syawal, tu lain cerita. Tak boleh tanya qada nak himpun dengan tarawih. Saja aku semayang fardu subuh qada dan sunat tarawih gitu. Tak boleh. Apa sayang ke tarawih tu lah. Pelik kata. Tarawih ni bukan merendahkan tarawih. Dengan semayang rawatib qabliyah isyak yang tidak muakkad pun lebih dari rawatib qabliyah isyak yang tidak muakkad. Tu nak cerita. Rawatib ni tinggi fadilat do tarawih lagi ni. Dia tak puasa, lepas tu tak qada, kering hid, kering nipah, dia tak segera solat. Ini semua berpunca daripada jahil fardu ain ba'd taharah. Memang jahil fardu ain kan? Berpunca daripada sendiri tak belajar, balik lama dah, mak ayah tak ajar sebelum anak tu balik. Ni dia banyak sangkutan belaka ni. Sebab ni berkait dengan tinggal semayang, tinggal puasa ni. Bukan kecil-kecil punya dosa ni. Bukan kecil-kecil dosa ni. Tak puasa kena nipah. Tak qada lah kau tahun, lah kau sampai ke 30 tahun. Kena bertaubat beradam tu. Bertaubat betul benar. Kerana jahil bab taharah hid nipah suci. Suci hid tangguh di 3 waktu. Suci nipah tadi sampai ke tunggu 40, tunggu 44. Dan saya pernah jumpa dia tak semayang 60 hari. Dan saya ada jumpa dia tak semayang 1 hari lepas daripada dia beranak. Tu pelik, tu pelik. Tapi saya pernah jumpa dia tak semayang 60 hari. Dia ambil tempoh sebanyak-banyak nipah. Tapi nipah dia 3-4 hari kering dah. Tapi dia tangguh semayang sampai 60 hari. Saya pernah jumpa seumpama tu. Biasa jumpa tunggu 40 lah. Kadang-kadang tunggu 44. Tahu tak 40 jadi 44? 10 hari capur sehari. 10 hari capur sehari. Tambah sehari. 10 hari tambah sehari jadi 40. Tambah 4 jadi 44. Tapi banyaknya tunggu 40. Tapi saya pernah jumpa dia tunggu 60 hari baru semayang. Ada tunggu 100 hari baru semayang. Habis patang dia kata. Habis pantang 100 hari baru semayang. Ni go. Tapi ni pelik sikit lah. Hak biasa jumpanya tunggu 40. Hak memang salah sangat. Kalau dia 40 tak kering lagi, 45 tak kering lagi ni tu, tunggu sampai kering lah. Ni kering 30, kering 35, tunggu 40, tunggu 44. Berapa waktu semayang ditinggalkan, satu waktu cukup dah neraka dia. Nama sudah tercatat di pintu neraka. Tapi wa amal sunat lepas tu saja belaka kan. Lepas belajar-belajar wajib kena qada. Bertembung pula dengan semayang sunat tarawih, dia jadi gocang balik dah. Qada ni tarawih. Jadi dia gocang balik. Hak qada dia tu, hak taubat dia tu dia gocang balik. Kerana emosi dia dengan tarawih. Ada emosi dengan tarawih. Bukan dengan ilmu, emosi dia. Kadang-kadang tarawih ni bukan dengan taufik hidayah, kadang-kadang dengan emosi dia. Nak tarawih tu macam mana, cepat ke, tak cepat ke, macam mana aku nak tarawih. Dia tak kira dak. Itu emosi.
Bukan taufik daripada Allah gitu. Tak ada dah lain dah. Dok kita baca sekitar ni. Baca sekitar lah. Baca hak kita baca hak sambungan gitu. Hak baca dalam tu insya-Allah saya akan mula di bab yang ketiga. Bab yang ketiga lah. Sebab saya tengok-tengok tu bab yang ketiga pada membicarakan 7 anggota tu duduk di tengah. Duduk di tengah. Dia sambil tengah lah. Ni baru muka surat 22. Surat 22. Kitab ni, kalau nipih ni saya sebut nipih ni. Semua sekali 117 muka surat. Kemudian di tengah tu bab yang 3 tu musad 57. Kalau hak nipih 57. Jadi 57 dengan 117 tu di tengah lah. Jadi hak ni musad 22. Kita baca pula muka surat hak 57. Jadi lambat juga nak jumpa takut tu. Nak jumpa takut. Ada ni. Lepas tu hak kitab awalnya insya-Allah kita ambil kitab Tauhid Sifat 20. Ambil kecil-kecil lah hak nipih-nipih. Tengoklah kitab mana tu kita akan sebut semula. Saya akan beritahu semula kemudian. Kita bulan Ramadan ni, bulan yang penuh dengan kerahmatan ni. Kerahmatan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena cukup syarat molek. Kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan ni. Lepas tu kita banyak pula duduk iktikaf masjid pula bulan Ramadan. Siap persiapan, kena siap molek lah. Kalau tak akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dapat celaka di bulan Ramadan. Akan dapat celaka di bulan Ramadan. Lepas tu bulan Ramadan ni penceramah-penceramah jangan hanya war-warkan fadilat saja. Orang tahu belaka fadilat. Kena war-warkan syarat untuk dapat fadilat, terutama sekali bab iman, bab akidah. Hati kena suci di bulan yang suci ni. Akidah kena suci di bulan yang suci ni. Akidah kena suci. Kemudian pergi pada hati yang suci bulan Ramadan ni. Tak ada riak, ujub, takabur, hasad. Ni kadang-kadang bulan Ramadan tu lah dia duk berkelahi lah. Orang ni duk kata gini, orang ni gini. Apa? Mari daripada sifat sombong kadang-kadang di bulan Ramadan. Marilah orang-orang lain ni di bulan Ramadan ni. Jadi orang gula di masjid tu. Ni jangan ingat ni. Ni tempat siapa ni? Tempat siapa ni? Marilah hak mari tahun sekali tu kan. Dia pun keling. Ni mula kenal ni tempat mak dating ni. Ni tempat mak dating ni dia ada saing agreement dah dengan muka nakir. Selamat dah dia ni. Kau ni. Oh sombong dia ni. Dah orang mari-mari baru ni kan tak tahu. Tu jangan. Tu tempat orang. Ada tempat orang dalam masjid ni. Ada. Baloh pula perempuan pula dia emosi. Sedap gitu. Dia kata mengata pula. Dok ada lelah mari terawih. Dah dia duduk baloh berbut tepat. Ini cerita kau perempuan ni. Berbut tepat. Dah itu tepat ada tu. Kenapa apa? Kalau orang perempuan ni langsui tau. Kalau orang perempuan ni bukan langsui. Langsui tak orang perempuan tau. Atau raya lelaki ke mana? Bukan. Kan kalau langsui, kalau orang perempuan ni lagi. Sebab dia kata dia tu duduk belah belakang. Kan gitu kan? Orang langsui kalau jumpa orang lelaki dia ngosek. Kalau jumpa perempuan dia lagi. Sebab apa? Dia benda tu duduk belah belakang, dia malu. Bukan gitu? Maknanya kalau kita kata langsui je tu. Di masjid nak dia lah ni gongnya dia, sombongnya dia. Ada bahasa tu. Mari masjid seumpama tu. Faham tak masjid ni apa dia? Masjid ni. Apa dia masjid? Tempat sujud. Nama dia masjid tempat sujud. Kenapa sebut nama tempat sujud? Tu. Semua gitu belaka. Pandai ni. Semua nungging belaka. Pandai ni. Nungging belakanya. Letak ni dahi ni. Tempat pijak latan. Ni dahi tempat pijak latan. Nungging belaka ni. Makna apa tu? Sama belaka kitanya.
Binatang ni, kepala dengan punggung separuh. Tahi nak makan, kepala dia rendah, punggung keluar tahi. Binatang itu hai'ah binatang, kelakuan binatang. Dah kita comel, tapi masa sujud menungging, tinggi punggung daripada kepala. Itu kita, itu masjid, tempat sujud gitulah. Nak sombong ke mana? Jadi kalau bulan suci bulan Ramadan, hati kotor akan dapat kecelakaan, tidak akan dapat fadilat. Ini sebut tipu daya syaitan lagi. Dia rasa macam dapat fadilat. Tak. Nak dapat fadilat, bulan suci, hati yang suci, bukan hati yang kotor, bukan hati yang bersifat dengan sifat mazmumah, tapi dia mulai dengan akidah yang suci, bukan akidah yang terpesong. Kalau akidah terpesong, tak cerita lah itunya. Kalau tidak, hanya tipu daya syaitan saja di bulan Ramadan. Sama ada yang mari setahun sekali ataupun yang duduk masjid sama-sama 5 waktu tapi belajar fardhu ainnya tidak. Belajarnya belajar fardhu ain, amalnya tidak. Gitu lah. Mana cerita fadilat ceritalah. Tapi nak kena tekannya bab hak berkaitan dengan syarat nak dapat fadilat. Syarat nak dapat fadilat. Hak ni kalau ni pergi muka surat 22 baris yang ke sebelah dah, daripada bawah dah. Dan sayugianya situ dah. Betul dah? Kan? Dan sayugianya. Jangan engkau tinggalkan sembahyang subuh serta berjemaah. Kan? Betul tak? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sayugianya, sayugia ni sebagusnya, seeloknya, aula, sunat, itu sayugia. Dan terkadang ada kok sayugia dengan makna wajib. Di sini sayugia dengan makna sunat, aula, bagus. Jangan engkau tinggalkan semayang subuh serta berjamaah sekurang-kurang 2 orang. Mana 2 orang? Imam dan makmum, jika dengan isterinya sekalipun, kerana menghasilkan pahala berjemaah itu. Ni bicara adab selepas daripada terbit matahari. Hak bicara berjemaah subuh tu dia awal bicara dahulu lagi dah. Hak ni surat 17 dahulu bicara bab adab keluar ke masjid selepas berwuduk di rumah, nak pergi masjid semayang fardu subuh di masjid. Didatangkan cerita fadilat semayang berjemaah, kemudian didatangkan fadilat berjemaah subuh. Di surat 17 dahulu sudah bicara dah. Di surat 17 dahulu, selepas dia bangun tidur, siap-siap berwuduk di rumah, kemudian pergi ke masjid. Pergi ke masjid waktu subuh belum masuk. Dia pun susun-susun, dia pergilah pula kepada kelebihan solat berjemaah. Kemudian solat berjemaah subuh. Didatangkan hadisnya, man salal isya'a fi jama'atin faka'annama salla nisfal lail, wa man salla subha fi jama'atin faka'annama sallal laila kullahu. Ini. Artinya misal 17 dahulu, barang siapa sembahyang isyak berjemaah, maka seolah-olah ia barang siapa berbuat ibadah setengah malam. Ada ni. Dan barang siapa sembahyang subuh berjemaah,
maka seolah-olahnya ia barang siapa berbuat ibadah semalam-malam, sepenuh malam. Jadi yang paling lebihnya adalah berjemaah subuh. Paling lebih laginya berjemaah subuh Jumaat. Yang paling lebih laginya berjemaah semayang fardu Jumaat. Dia kali ikut aturan ni gitulah. Yang paling lebih berjemaah subuh. Subuh-subuh ni yang paling lebih sekali berjemaah subuh Jumaat. Tapi berjemaah semayang-semayang ni mana yang paling besar sekali pahala? Berjemaah semayang Jumaat. Sebab berjemaah semayang Jumaat dia syarat sah semayang. Jadi berjemaah solat subuh ni seperti dia buat ibadah sepanjang malam. Buat ibadah sepanjang malam. Ada ni. Ni tambahan pula bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Dia bulan Ramadan ni berjemaah Isyak. Okeylah sebab dia sembahyang tarawih. Berjemaah subuh pun jadi ramai. Berjemaah subuh ramai. Ramai berjemaah subuh. Sebab apa? Sebab orang makan sahur kan. Orang pakat tu ke masjid. Berjemaah subuh ramai. Yang agak terkadang tidak berjemaah adalah maghrib. Maghrib. Dia kalau bukan bulan Ramadan, dia berjemaah maghrib. Lepas maghrib apa panggil? Lepas gari. Tapi bulan Ramadan ni maghrib dia tinggal berjemaah. Dia rugi sangatlah. Sebab orang yang sepanjang Ramadan berjemaah maghrib, berjemaah isyak, berjemaah subuh, dia akan dapat habuan malam Lailatul Qadri. Orang yang bulan Ramadan berjemaah maghrib tak tinggal-tinggal, berjemaah isyak tak tinggal-tinggal, berjemaah subuh tak tinggal-tinggal, dia akan dapat habuan fadilat Lailatul Qadri. Ada ni. Dah berjemaah isyak seperti qiyamul lail setengah malam. Berjemaah subuh seperti qiyamul lail sepenuh malam. Dah malam ada satu malam Lailatul Qadri. Ada ni. Oh, kalau kira tu banyak dah boleh pahala kita ni noh. Tapi kenapa iman kita tak kuat? Sebab kuat tak kuat iman bergantung kepada pahala amal ibadah kita. Dosa melemahkan iman, pahala mengkuatkan iman. Gitu lah. Dosa akan melemahkan iman, pahala akan mengkuatkan iman. Banyak dah pahala. Dan ini kita Ramadan ni pahala puasa satu dah. Pahala semayang fardu tu, semayang subuh Ramadan sama dengan subuh 70 pagi yang lain. Pahala fardu zuhur Ramadan sama dengan semayang zuhur 70 zuhur di bulan yang lain. Banyak mana pahala? Atau macam mana kekuatan iman kita? Tuan uji dengan kesenangan, syukur macam mana? Tuan uji dengan kesusahan, sabar redaknya macam mana? Itu tandaan iman kuat ke tak kuat. Tapi kalaulah syukur, sabar, redha tak terselah, iman lemah. Kenapa iman lemah? Pahala banyak dah kalau kira. Dah kalau kira kan. Dosa orang masjid ni tak buat. Tak ada orang masjid terbabit dengan riba, terbabit dengan rasuah, terbabit dengan menipu orang, tak ada. Menzalimi orang, tak ada. Jadi kenapa iman tak kuat? Amalan kita tu. Ni dengan ilmu ni, kalau amalan tapi ilmu tak cerita teruk tu. Dengan ilmu. Dia kata dosa tak ada. Dosa besar, riak, ujub, takabur, hasad. Tu nak kena jaga molek. Dosa tu akan melemahkan iman kita. Dan nak cerita bab pahala ni, bab pahala ni. Maghrib berjemaah, isyak berjemaah, subuh berjemaah. Banyak mana pahala? Pahala puasa tu pahala puasa dah. Boleh pahala puasa sepanjang hari walaupun sedang tidur. Bukan tidur tu berpahala, bukan.
Berpuasa tu berpahala walaupun sedang tidur. Yang kita faham, tidur boleh pahala. Oh, pakat tidur kita je sampai kelah nanya. Kalau tidur boleh pahala. Tidur boleh pahala, tidur tengah hari untuk qiyamul lail. Itu tidur boleh pahala, tidur lain tidak harus je. Tapi nak ceritanya, orang berpuasa ni boleh pahala sepanjang hari walaupun dia sedang tidur. Padahal mana dia tidur boleh pahala, bukan tidur tu boleh pahala. Dia sedang tidur tu boleh pahala puasa Ramadan walaupun sedang tidur. Kalau kita tidur, mana ada pahala sembahyang? Kalau kita sedang tidur, mana ada pahala baca Quran? Kalau kita sedang tidur, mana ada pahala berzikir? Tak ada dah. Pahala keroh-keroh tu ada lah. Mengeruh. Tu. Ada. Tak ada pahala tu. Tapi nak ceritanya, walaupun sedang tidur, boleh pahala fardu puasa Ramadan. Ni, kelebihan pahala puasa Ramadan. Kalau ke situ, banyak mana pahala kita? Tapi kena muhasabah, kena kira lah. Ilmu kita kemah ke dak, amal kita kemah ke dak, akidah kita suci ke dak, akidah sebenar ke dak. Itu nombor satunya. Patut ibadah kita tu kemah dengan ilmu molek. Patut hak boleh pergi Mekah pula, pahala banyak mana pula pergi Mekah. Ada Mekah pula 100,000 kali ganda pahala. Balik Mekah tu jadi sesoleh-soleh manusia dah. Balik Mekah hak sombong situ lah. Hak gong situ lah. Hak cakap besar gitulah. Jadi dia dapat apa pergi Mekah? Dia tak dapat apa pun. Dia dapat kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pergi Mekah belajar bab fiqh haji je. Bab akidah tak belajar, bab tasawuf tak belajar. Dia kena dosa besar walaupun berada di Mekah. Lepas tu balik tak berubah. Bertambah sombong ada. Bertambah gong panggil. Mata dia ni gong. Ego, angkuh. Dia banyak nama. Gong, sombong, ego, angkuh. Mata, tak mengerti ke tu? Tenggok. Tu tenggok. Kita orang anu dia ada sebut tenggok. Tenggok tu sombong lah. Tenggok dia ni. Belah-belah tani dia guna perkataan tenggok. Kita tak guna. Tapi mana gong lah. Gong kau Terengganu lah gong. Gong tu sombong lah. Puasa tak pernah tinggal. Mekah agak ke dia pergi Mekahnya. Jemaah dah tinggal. Tapi sombong tak habis-habis. Tak ada benda ni, tak ada benda. Sebab apa? Sebab mewarisi sifat iblis. Sifat iblis ni diwarisi daripada mana? Diwarisi daripada sifat sombong mak ayah. Diwarisi daripada sifat sombong mak ayah. Mak ayah tu didik dah. Ingat baik, kita ni keturunan mana kita ni? Dia duduk pesan ke anak dia. Dia duduk pesan ke anak dia. Siapa kita ni? Kita bukan keturunan orang biasa-biasa ni. Dia didik sifat azazi kepada anak-anak dia. Habis. Kalau kita duduk dekat dengan orang gini kau, dia punya cakap khabar tu, Allah macam tak mati dia cakap. Macam dengan kita ni dia hormatlah. Dia tak nampak sombong sangat. Tapi dia cakap sama dia tu kau, cakapan dia tu memang nak panggil apa dia? Tak mati lah. Dah orang pakak-pakak belaka. Dengan cara lengguk tubuh, dengan cara percakapan, tak ada benda orang ni. Macam mana begitu? Tapi sudah diasuh daripada budak lagi dengan sifat iblis, sifat sombong. Mu jangan buat lebih kurang gitu. Mengingat baik mu anak siapa? Kawanmu tu anak siapa tu? Budak darat, budak kapung tu. Jangan buat komang gitu. Dia akak anak dia. So, anak dia jadi sombong duduk di sekolah. Tak ni cerita orang semayang ni berjemaah lagi ni. Tak kena kira pahala kita ni. Allah hadiahkan Ramadan laginya, pahala berganda-ganda. Jadi sini nak tekannya,
Sayuginya jangan engkau tinggalkan sembahyang subuh serta berjemaah. Kerana subuh lah fadilat paling lebih sekali. Fadilat selepas daripada subuh Jumaat, selepas daripada sembahyang fardu Jumaat. Sekurang-kurangnya 2 orang, imam dan makmum, jika dengan isterinya sekalipun. Berjemaah dengan isteri dia je. Tak ada pergi masjid-masjidnya. 2 orang je. Sah dah berjemaah. Sebab Nabi kata al-jama'atu imamun wa ma'mumun. Kata Nabi SAW. Berjemaah ialah seorang imam dan seorang makmum. Walaupun makmum tu isteri sekalipun, kerana menghasilkan pahala berjemaah itu. Boleh pahala jemaah dah. Boleh pahala berjemaah dah. Orang lelaki kan afdal berjemaah di masjid. Tu satu kelebihan pula. Berjemaah satu fadilat. Berjemaah di mana? Di masjid satu fadilat. Di masjid pula imam yang soleh, imam yang warak, satu kelebihan. Makmum pula jadi ramah, satu kelebihan. Ada ni. Kemudian pula pergi masjid pula semayang tenang, selesa je, khusyuk lebih, satu kelebihan. Tapi kalau pergi masjid, tu imam pun tu imam hok tak belajar mana, baca Quran je, sedaknya semayang pun kita tengok macam tak belajar je semayang. Hai'ah tu lah, hai'ah semayang tu tak belajar. Ada apa tak ada tu imam tak belajar je. Bukan kata tak belajar, kalau ada kuliah maghrib kita mau lari balik je. Tak mau belajar. Tauhid ke pekot tak mau belajar, dia tu imam gitu je. Baca Quran je sedap. Ini tu imam yang fasik. Tak ada afdal kita berjemaah dengan orang umpama ni. Ada ni. Kena kira pula. Masjid tu imam ada jemaah, kena kira belakang. Sekurang-kurangnya tenang berjemaah di rumah, tak gelabu. Ada ni. Cuma ulama berbeza pandangan lah. Kalau bergile-gile macam mana? Sebab ni orang lelaki. Bergile-gile macam mana? Berjemaah di rumah, berjemaah di masjid. Dan macam mana kalau suami ni kalau berjemaah di masjid menyebabkan isterinya, keluarga dia jadi masing-masing seorang-seorang bayang lewat-lewat. Mana afdal suami ni pergi ke masjid, penting dia je, anak bini dia lepas gitu je. Mana afdal? Ataupun dia fokus di rumah, biar anak dia, isteri dia, anak dia boleh semayang berjemaah lima waktu. Mana afdal? Ulama berbeza pandangan pula di situ. Ada pandangan dah afdal di masjid, bab fardu kifayah atau orang lelaki. Ada pandangan afdal di rumah. Ada pandangan mengatakan gile-gile. Tapi afdal di masjid pun hak tadilah. Hak tu imam yang comel, warak, soleh, ilmu pun kemah. Bukan tu imam hanya baca sedap saja. Ni kalau tidak kok tu imam fasik. Berarti imam fasik afdal kita semai seorang daripada berjemaah dengan tu imam fasik. Ada ni. Kalau tu imam tu fasik, afdal kita semayang al-infirad seorang diri daripada berjemaah dengan tu imam yang fasik. Fasik ni apa? Jahil fardu ain tu fasik lah. Bapak fasik kalau jahil fardu ain tu. Jahil fardu ain tauhid, jahil fardu ain fiqh, jahil fardu tasawuf. Tanya bab hukum hak semayang pun tak nak jawab. Ada ni. Lepas tu imam baca Al-Quran di sedap. Tu je hak ada ni. Kalau tu imam yang seumpama ni afdal sampai seorang lagi daripada berjemaah dengan imam fasik. Kalau suasana gitu kok, baik berjemaah di rumah, tenang je, tak gelabu. Sebab tu ada kadang-kadang jadi satu momokkan pula jadinya. Dia tu selepas belajar tahu jemaah dah lah ni di masjid, main di rumah je. Belajar agama apa gitu. Sebelum belajar agama berjemaah, lepas belajar agama main di rumah. Ada masalah lah tu. Susah untuk bersekali ni. Itu sekali ingat di jemaah nak sembahyang tak selesa.
Tambah pula kalau orang belajar ni mulut dia sentiasalah kita kena belajar. Sebut kata kena belajar kok, kena kata dia orang, kena serang dia orang, dia je belajar. Dia je terpaling belajar. Dia macam-macam jadi timbulnya. Jadi malah bahasa kok, main di rumah senang. Payah bahasa dengan orang. Bahasa gini lah. Bahasa kok, kalau tercakap kok, bodoh sombong. Bodoh sombong. Jahil, tapi sombong. Ni masalah. Jadi satu memokan pula lah jadinya. Dulu kita semayang ni ikut boleh berjemaah je. Lepas kita belajar dah. Kita nak jaga semayang kita. Tok Imam ni, Tok Imam lagi power daripada kita. Al-imamu dhaminun, Nabi kata. Tok Imam ni penjamin. Orang penjamin ni dia kena lebih kuat daripada ni orang-orang dibawa makmum ni. Tok Imam dia kena lebih segala-gala. Ilmu kena lebih, amal kena lebih, warak kena lebih, soleh kena lebih. Nak banding dengan ni kita orang belakang ni. Sebab dia dhamin, penjamin. Ada ni. Dia bawa orang tu. Besar pahala, besar tanggungjawab, besar persoalan di masyarakat. Besar lah kira tu. Besar pahala, besarlah. Dapat balasan pada hari akhirat. Tak kena bawa orang loh. Setakat nak dapat elang saja. Bukan boleh jadi tok imam, maka timbul azam di hati akan memperkemaskan lagi ilmu agama. Sebab sekarang ni sudah jadi imam orang, jadi penjamin orang, jadi bawa orang. Tanam azam kuat-kuat, hak belajar dah nak kemah lagi ilmu. Sebab apa? Nanti dipersoalkan daripada masyarakat sebab kita bawa orang. Ni kita tu imam ni, akidah kita macam mana? Kita bawa orang ni, taharah kita macam mana? Kita bawa orang ni, hati kita macam mana? Takkanlah imam dengan riak, ujud, takabur nak bawa orang mah. Mana bila dilantik menjadi imam, satu tanggungjawab yang besar, ni kena tahu azam di hati. Kemah ilmu amal, kemah ilmu amal. Sebab apa? Jadi tu imam. Ni dah payah bahasa. Payah. Tu kadang-kadang pihak masjid terpaksalah atau kepada jawab agama minta atau tempat lain lah. Atau tempat lain. Siapa panggil tempat lain pula? Ada pesan gini. Saya duduk masjid lama dah. Jumpa dengan Tok Imam ni puluh ratus dah buat kali. Hak jenis perangai kok Allah lah. Pihak masjid pun minta jawab agama pindah. Pindah juga perangai tempat lain pula. Dah kenapa dia Tok Imam orang seumpama tu? Kabel. Sebab apa? Ada ayah dia, pak dara dia, orang berkenaan. Ada semua tu. Kabel dia kuat. Orang peling kena-kena bukan tempat tu dah tambuh dia. Tempat lain pun buang situ, pindah situ. Lama-lama orang semua pindah pula situ. Tok Imam apa? Pesen tu. Orang belajar, orang mengajar je dia lagi. Jaga punggung. Dah kita nak berjemaah. Lepas tu kita ni bukan berjemaah saja. Kita nak fadilat. Jadi kalau tak ada agak ni, ada kitab kita ni. Sekurang-kurangnya dua orang, imam dan makmum jika dengan isterinya sekalipun, kerana menghasilkan pahala berjemaah itu. Bukan saja-saja tambah pergi masjid, bukan. Tapi banyak perkara. Ingat baik, tu imam yang fasik, makruh kita ikut belakang. Fasik apa? Jahil fardu ain, dosa besar. Kemudian hadis terdahulu di atas tu, semayang subuh berjamaah, kemudian berzikir sampailah terbit matahari syuruk, kemudian semayang 2 rakaat. Nescaya ada dianugerahi pahala baginya seperti pahala haji dan umrah dengan sempurna, tamat, dengan sempurnanya, tamat, dengan sempurnanya, tamat. 3 kali Nabi kata sempurna. Lepas subuh berjamaah, duduk berzikir sampai terbit matahari, semayang 2 rakaat.
Terbit matahari ni semayang sunat isyraq. Semayang sunat isyraq. Kalau pandangan semayang sunat isyraq ni masuk lepas naik matahari segala, yang isyraqnya adalah duha, kena tunggu setengah jam lagi lah pula lepas syuruk. Baru boleh semayang 2 rakaat, barulah boleh keluar masjid. Tapi dalam kitab kita ni isyraq lain, duha lain. Isyraq lain, duha lain. Tapi dalam kitab kita dahulu, apabila terbit matahari segi segala, maka nak engkau semayang 2 rakaat, dinamakan semayang sunat isyraq. Nak matahari segala, baru semayang sunat isyraq. Kemudian di hadapan tu pula, di hadapan, maka apabila sampai sekira 1/4 hari, rubu'un nahar dipanggil, rubu'un nahar, 1/4 hari pukul 9.10, maka hendaklah engkau perbuat semayang duha 2 rakaat, iaitu sekurang-kurangnya. Jadi 1/4 hari dan kita ni semayang duha. Naik matahari segala, semayang sunat isyraq. Ada ni. Naik matahari segala ni bukan selepas terbit matahari, kena tunggu setengah jam pula. Tapi dalam kitab ni isyraq lain, duha lain. Bila isyraq lain, duha lain, isyraq waktunya bermula terbit matahari. Ada ni. Tapi matahari selagi tengah naik, sampai segala kelebih dari segala tengah naik, masih lagi waktu isyraq. Bukan kata kena tunggu segala. Terbit matahari boleh semayang isyraq. Nama dia isyraq. Isyraq. Ada isyraq? Semayang sunat isyraq. Kena ada nama isyraq. Apa dia isyraq? Terbit matahari. Dah terbit matahari semayang lah. Tunggu segala dulu lah. Tu kena pergi pada main duha. Tapi di sini boleh main isyraq juga. Sebab dia masih lagi naik matahari walaupun segala. Tapi tidak semestinya tunggu segala. Sebab nama dia isyraq. Isyraq ni syuruk terbit matahari. Dah terbit matahari, boleh semayang lah. Kalau wajib kena tunggu matahari segala, berarti isyraq ialah duha, duha ialah isyraq. Itu pandangan Imam Nawawi. Kalau kita ni pandangan Imam Ghazali. Isyraq lain, duha lain. Di isyraq duha ni pun kena faham molek. Ada kata gini, ada kata gini, ada kata gini. Kalau kita faham mentah-mentah dalam kitab ni tanpa huraian daripada guru, maka apabila terbit matahari segala, maka dalam engkau semayang 2 rakaat dinamakan semayang sunat isyraq. Tengok ni, semayang sunat isyraq kena naik matahari segala ni. Atau faham tah orang panggil. Jadi semayang sunat isyraq ni, kalau kata isyraq duha, hak tula, memang kena naik matahari segala. Tapi kalau kita banding Imam Ghazali, duha, isyraq duha sepada lain. Dia boleh semayang isyraq selepas terbit matahari. Dan matahari selagi tengah naik, walaupun sampai segala, tapi tengah naik, matuk isyraq lagi, waktu isyraq lagi. Ada? Sampailah ke pada 1/4 hari, rubu'un nahar, 9.10. Barulah afdal semayang duha pula situ. Bukan syarat kena tunggu matahari segala ni. Tu kata kalau baca betul-betul, ni kitab ni, beritahu macam mana. Bila semayang sunat isyraq, naik matahari segala kan? Ni kitab sebut. Itu waktu isyraq lagi. Walaupun sudah bermula waktu duha, naik matahari segala sudah bermula waktu duha. Waktu isyraq tak habis lagi. Waktu isyraq bukan habis dengan bermula waktu duha, bukan. Bermula waktu duha, naik matahari segala. Adakah habis waktu isyraq dengan matahari segala? Tidak. Habis waktu isyraq dengan habis naik matahari tu. Sampai ada kata dah, itu bukan lagi naik matahari dah. Maka barulah berakhirnya waktu isyraq. Mana naik matahari segala ni, waktu isyraq belum lagi habis. Tapi kalau kita tunggu naik matahari segala ni, berarti
kita kena berzikir. Lepas dah subuh lagi panjang. Syuruk je kena tunggu setengah jam pula. Baru semai 2 rakaat, baru keluar masjid. Boleh pahala seperti haji umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Tapi biasa amal orang tuanya dah. Terbit matahari je istirahat lalu dah. Sebab apa? Nak keluar lah pula banyak kerja rumah. Sebab kalau tunggu segala 28 minit selepas syuruk. Kan duha kan? Waktu duha masuk 28 minit selepas syuruk. Lepas syuruk naik ke segala 28 minit. Oh tunggu situ barulah boleh keluar masjid. Lambatlah. Sebab tu amalan orang tua kita ni terbit matahari, habis tu subuh dia pun semayang 2 rakaat. Baru dia keluar daripada masjid. Amalan mereka tak banyak, tapi mereka soleh sampai ke mati, barakah sampai ke mati. Amal tak banyak, amal gitu-gitu je. Lepas terbit keluar masjid tu tak ada dah kerja buat dah, dia nyaku kebong lah. Tapi hidup mereka barakah sampai ke mati. Dan kemudian daripada sudah kau semayang 2 rakaat semayang Isra' itu, inilah niat semayang Isra'. Usolli sunnatal Isra' raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ada pada bicara niat semayang sunat Isra'. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.